Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video yang ini kita akan bincangkan dua subtopik terakhir dalam bab 2 sejarah tingkatan 1 zaman ais batu. Okay, kita akan bincangkan tajuk 2.5 perubahan zaman ais batu akhir dan tajuk 2.6 kesan perubahan tersebut di Asia Tenggara. Okay. Apa yang maksudnya zaman ais batu akhir ni? Okay, kita dah bahagikan. Okay, sebelum ni zaman air batu. Okay, bila mana yang kita bincang itu, video yang lepas, dunia ni diliputi oleh ais. Sebab pada masa itu suhu dia sangat rendah. Okay, tanah-tanah, okay, bukit, laut pun semua banyak yang beku. Tapi apa yang berlaku zaman air batu akhir ni, kita pun dah bincang dah video sebelum ni, yang mana bila mana bumi ini iklim dia berubah, cuaca dia berubah, makin lama makin panas. Bila makin lama makin panas, maka ais-ais mula mencair. Okey, bila ais mula mencair, apa yang berlaku? Yang pertama, berlakunya glasier. Okey, glasier. Okey, kalau kamu ingat, glasier ni apa dia? Bila ais-ais mula mencair dan dia menyebabkan bila ais cair ni dia menyebabkan perubahan. Okay? Dia menukarkan wajah dan bentuk fizikal bumi. Okay? Daripada dulu ada ais tinggi, okay, di atas gunung-gunung tinggi, bila cair jadi rendah. Okay, ada juga glasier yang menyebabkan kawasan tanah dataran tu dia berpecah. Okay, dia terpecah kepada dua bahagian, kepada beberapa bahagian. Terpecah kepada pulau-pulau kecil. Sebab itulah dia kata merubah bentuk fizikal bumi. Kemudian bila suhu cair, zaman air batu akhir ni, bila suhu tinggi, ais cair, apa yang berlaku lagi? Paras air laut berubah macam mana? Menjadi lebih dalam. Okay, lebih kurang 100 meter lah dia bagi anggaran. So iyalah kan, bila ais cair, paras air laut pun dia akan makin banyak dan makin meningkat. Kemudian bila air batu, okay, ais batu cair juga telah membentuk tasik air tawar. Okay, ini kalau di kawasan tanah-tanah tinggi, sekiranya ada ais, bila cair, okay, dia terkumpul di satu tempat, dia membentuk tasik. Okay, mana-mana tasik tasik asli, okay, tasik semula jadi yang terbentuk di dunia ini adalah berpunca daripada kecairan air batu, okay, yang berlaku pada zaman air batu akhir. Contoh kat Malaysia ni senang lah. Okay. Tasik yang natural iaitu tasik Dayang Bunting. Okay, apa lagi yang berlaku bila pada waktu zaman air batu akhir ni? Haiwan. Okay, haiwan pun banyak yang pupus. Okay, haiwan terutama zaman-zaman Pleistocene ni lah. Okay, kebanyakan haiwan yang hidup pada zaman Pleistocene ni, kebanyakannya telah pupus. Apa dia contoh dia? Kita dah bincang dah. Okay, dalam video yang lepas. Itulah contoh dia, gajah mammoth, okay, sloth, yang harimau tu. Okay, kamu boleh rujuk buku teks, ada juga beberapa haiwan yang ditunjukkan contoh. Apa yang berlaku lagi? Manusia bergerak keluar dari benua Afrika menuju ke benua Eropah dan Asia. Sebab apa manusia bergerak? Sebab perubahan suhu. Sebab pada zaman itu, benua Eropah dan Asia ni lebih panas. Suhu dia lebih tinggi berbanding dengan di Afrika. So sebab itulah manusia bergerak keluar, okay, menuju ke Eropah dan Asia. Okay, iklim bumi juga berubah. Sebab itulah dia kata suhu tinggi, suhu semakin naik. So daripada terlalu sejuk, jadilah sederhana sejuk. Tak adalah jadi panas macam hari ni. Okay, daripada terlalu sejuk, okay, sampailah kepada sederhana sejuk. Tapi masih sejuk. Apa punca dia? Radiasi bumi. Okay, penerangan ni kamu boleh tengok dalam buku teks. Apa dia radiasi bumi? Okay, punca dia daripada matahari lah. Okay, matahari yang memancar. Okay, cahaya matahari, tenaga haba yang memancar daripada matahari sampai ke bumi menyebabkan suhu bumi ini meningkat. Okay, itu antara punca utama lah. Itu adalah punca utama. Bila suhu naik, maka berlakulah zaman air batu akhir, yang mana benda-benda ni berlakulah. Okay, ada 5, ada 6 isi. Baik, bahagian terakhir. Okay, kesan perubahan di Asia. Okay, kita dah bincang tadi perubahan zaman air batu.
So kita nak tengok dekat negara kita ni, okey, dekat Asia Tenggara, okey, dekat Malaysia. So apa yang berlaku pada zaman air batu ni, air batu akhir. Okey, apa yang berlaku? Berlakunya kenaikan paras air laut di pentas Sunda. Okey, pentas Sunda ni apa dia? Pentas Sunda ni adalah daratan luas yang mencantumkan Myanmar, Thailand, Laos, Kemboja, Vietnam, Semenanjung Tanah Melayu, Borneo dan Singapura. Okey, nanti kita akan tengok peta. Kemudian apa yang berlaku? Pergerakan manusia mengikut perubahan daratan. Dan yang seterusnya ada beberapa haiwan yang hidup pada zaman dulu, air batu, pupus. Contoh dia stegodon, okey, dalam bentuk gajah. Okey, dah nampak dah lain sikit kan. Kalau mammoth tu, dia bulu tebal. Okey, yang ni dia dah rupa macam gajah kita sekarang. Cuma saiz dia lebih besar. Kemudian dia punya gading dia pun lebih besar. Sama juga contoh dia Pachycrocuta. Pachycrocuta. Ataupun dubuk. Kita kenal sekarang ni rupa dia macam dubuk. Tapi bersaiz besar. Kalau ni, ni just contoh gambar dia lah. Okey, saiz dia macam tinggi manusia. Okey, kalau dubuk sekarang, kalau kamu tahu, kecil je. Okey, saiz dia macam anjing sahaja. Okey, dua haiwan ni telah pupus. Kalau tidak, dikatakan dua haiwan ni ada di Asia Tenggara. Okey, apa dia peta Sunda? Okey, kita tengok. Okey, ini adalah peta. Okey, apa dia peta Sunda? Peta Sunda ni zaman air batu, maksudnya kawasan ini adalah daratan. Dia daratan. Ini dia. Okey, kalau kamu tengok peta ni, okey, yang ada coklat ni, coklat ke apa ni? Coklat cair ni kan, coklat gelap ni. Okey, ini adalah tanah. Okey, maksudnya ada darat lah. Okey, ada daratan. Okey, termasuklah yang hijau ni. Okey, yang hijau ni kalau kamu tengok, ini adalah peta sekarang. Peta pada hari ni lah. Okey, di Malaysia, di Borneo ni ada, Indonesia, Thailand ni Asia Tenggara. Okey, keseluruhan ni Asia Tenggara. So, kawasan yang coklat ni adalah kawasan daratan. Zaman dulu. Okey, zaman ais batu dulu, ini adalah daratan. So, dulu memang semenanjung dengan Borneo ni bersambung. Okey, maksudnya bolehlah kalau zaman dulu boleh jalan kaki je pergi Borneo. Okey, daripada kita kat sini Semenanjung di Selangor boleh je pergi Sabah Sarawak jalan kaki. Okey, sebab dulu semua ni adalah daratan. Okey, ni semua daratan. Kemudian apa yang berlaku? Sebab itulah kita kata tadi, bila zaman air batu akhir, suhu makin naik, suhu meningkat, ais cair, kemudian paras air laut naik, maka tenggelamlah banyak kawasan. Okey, di pentas Sunda ni. Okey. So tenggelam, maka tinggallah daratan yang kita tengok pada hari ini, ada pada peta. So sebab itulah kita dah tak boleh pergi ke Sabah Sarawak jalan kaki dah. Okey, kena naik kapal terbang ataupun naik kapal laut. Itu maksud dia. Ni kalau kamu nampak di peta. Okey, kalau peta hijau ni maksudnya peta yang sekarang lah. Okey, negara kita, dunia kita, bumi kita sekarang ni. Ni peta dia. Okey, Semenanjung Malaysia, Semenanjung Malaysia ni, kemudian Sabah Sarawak, dan bawah ni adalah Indonesia. Dah tak ada jalan darat. Tapi pada zaman ais batu dulu, ini semua adalah darat. Yang coklat-coklat ni semua daratan. Memang boleh jalan kaki saja. Okey, nak pergi mana. Okey. So kawasan yang daratan ni, kawasan daratan yang luas ni pada zaman ais batu ni, yang ni lah kita panggil sebagai pentas Sunda. Pentas Sunda. So sekarang ni senang cerita, pentas Sunda ni dah tak wujud lah. Okey, sebab dah tenggelam dan menjadi negara-negara yang disebutkan tadi lah. Okey, itu sahaja. Okey, tamatlah pelajaran kita untuk bab 2. So terima kasih. Okey, sehingga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.